Tak. Rasa menyesal tu memang Sikit lah. Tipu lah kalau tak ada kan. rasa menyesal sikit lah. So, zaman COVID tu memang agak susah lah macam kamu cakap Memang semua ada susah. Digelar sebagai Form 5 Pro Max. Form 5 Pro Max. Rasa dalam seminggu tu kalau betul-betul push, kita boleh buat 1000 lah. dekat 1000. Saya kerja dekat kedai Nvidia. Oh. Okay. Mesti kerja sekali duit. Sudah potek. Bukan. Apa nama podcast tadi mah? Kencang. Magencang. Boleh kan? Okay, selamat datang ke episod 1 Sembang Kencang lah. Okay, jadi ini mungkin podcast episod pertama bagi kita. Jadi kenalkan saya Tomilo. Saya Hikmal. Saya Nick. Dan saya Azhar. Okay, sebenarnya kita nak borak sembang kencang tapi kita nak start topik apa ni? Saya rasa kalau kita start topik, kalau kita share pengalaman kita masuk kat sini, tu macam menarik juga topik. Menarik ya? Okay, jadi kita nak mula dengan siapa ni? Dah. Kita Dengan Baju biru ke? Macam Kita utamakan yang muda dulu lah. yang muda. Kau dah beli tuas sini? Itulah. Kita utamakan yang muda dulu. Share pengalaman dia masuk kat sini. Pengalaman dari first ke ataupun dah sampai sini dah? First habis sekolah sehingga masuk sini. So, sebelum aku masuk sini, habis Form 5, Form 6, tak salah. Kau form 5 mana dulu? Form 5 dekat Serian. Serian? Serian Sarawak. Serian. SMK apa? SMK Terbakang. Sekitar belakang. Then lepas habis Form 6 tu, aku kerja lah dalam 8 bulan. And then baru aku dapat tawaran masuk sini. Kita sini. Kerja dekat supermarket. Kedai mainan. Kira mainan apa tu? Toys Smart. Tak ada sebutkan. Tak ada. Terus lepas tu? Then dapat tawaran tu, happy lah masuk sini. Betul lah. First Betul. interview tu masuk. First interview terus masuk ke apa first macam? interview termasuk. First exam, interview, termasuk. Okay. Kalau Mas- ni Masa kerja tu gaji berapa? Gaji basic 1,004 lah. Tapi sebelum masuk sini memang dah ada plan dah beli handphone tu. Okay. Apa yang kau beli? Belum macam ni. Handphone 12. Pro. Macam tu lah perjalanan aku. dia tak banyak lah cerita, sikit je kan. Okay, masih malu kan tu episod pertama. Hmm. Jadi ulah kedua kita persilakan abang kita dari Aduh. Sibu. Apa di sini buah? Dari Sibu, Azhar. Okey. Menurut aku lah. Sarawak boleh ha? Boleh. Okay. Menurut aku tu aku lepas itu berinterview kali ketiga. Tapi aku mesti minta lah untuk dapat nurse tu. Saya expect lah. Sebab pilihan pertama aku bukan nurse lah. Dan pertama aku inspektor kesihatan. So Dah rezeki. tak mudah rezeki. Ya. Ni nama lah. Ambil je lah, terima je lah. Okay, pengalaman kerja aku sebelum aku masuk situ, aku bekerja di apa namanya? Di Fale Sibu. Siapa orang Siapa? sibuk? Siapa Sibu tak? Komen. Aduh. Dah ya, aku sekolah menengah di SMK Bekasik, Sibu. Dan dah ambil SKM, sijil SKM lah. Teacher apa tu? Sijil electrical. Kau memang tahu elektrikal lah. Tahu. Orang wireman lah. Macam tak ada cicir elektrikal je. Saya kaki lah bang. Biasanya orang electrical dia letak wire dekat badan kan? Ada. Aku letak orang itu. Ya jalan perjalanan nanti. Okay. Yang demi. Aku? Ha. Hmm. Jauh perjalanan kan?
Jalanan agak panjang, walaupun umur 21 tahun, Semudah. masih muda, Masih muda jalanan masih panjang. Dan saya mempunyai banyak juga pengalaman bekerja. Saya ada beberapa pekerjaan. Salah satu contohnya food rider, food panda kan, zaman COVID. zaman COVID, Zaman zaman COVID. Saya bekerja food panda juga. Lepas tu macam electrical juga, saya pernah kerja electrical juga, wireman, untuk pasang aircon, tolong abang saya, tapi tak berpanjangan juga. Lepas tu saya masuk form 6. Sebelum tu saya sekolah di sekolah menengah, saya sekolah di SMK Tatau. SMK Tatau Bintulu. SMK Tatau Bintulu. Untuk sekolah rendah, saya bersekolah di SK Rumah Tayai. Lepas saya habis sekolah SMK Tatau form 5 2020. Lepas tu saya kerja food panda, sementara menunggu sijil SPM. Lepas tu dapat tawaran form 6 dan syukur saya habis juga form 6. Pas habis form 6, saya fikir nak sambung degree, tapi pointer tak cantik. Pointer 2.43 kan macam tu. Lepas tu habis form 6, saya bekerja di ladang sawit lah. Dekat Bintulu juga. Dekat Bintulu juga, dekat dengan kampung saya juga. Kerja, lepas tu saya apply di SPA untuk kos jururawat juga. Jadi saya dapat, bukan terus dapat. First time kah? Tak, Interview. saya interview. Bukan interview, exam Lepas tu tu fail. saya exam tu memang saya dah start exam untuk SPA tu memang 3 kali dah. Lepas tu gagal percubaan kali keempat. Baru itu memang bawa under TKM lah. Betul. Memang saya apply banyak. Saya apply tentera darat, tentera udara, jabatan laut, custom, tapi semua tak dapat. Dan saya dapat jururawat, tapi yang bestnya lepas saya masuk sini semua saya dapat. Saya dapat tawaran PDRM, tapi Itulah kalau dah rezeki dekat nurse. rezeki jadi nurse. Betul. Betul lah. Sedikit perjalanan atau pengenalan lah. Ada rasa menyesal kan masuk nurse tak? Rasa menyesal? Tak. Rasa menyesal tu memang Sikit lah. Tipu lah kalau tak ada kan. rasa menyesal sikit lah sebab minat tak sama. Tapi apabila kita fikir semula apa kebaikan kita jadi nurse ni, kita banyak membuka ruang dah ataupun fikiran kita. Betul. Sebab kita pun akan tua, kita pun ada keluarga, akan ada anak. Jadi satu kelebihan ataupun advantage lah bagi kita kalau kita jururawat male nurse. Dan sekarang memang banyak male nurse dah. Itulah sedikit sebanyak sembang. Sebelum kita mengakhiri, yang masa kerja Grab tu, dah ada lesen motor kah? Yang tu tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Boleh dikira sebagai rezeki halal lah. Rezeki lah. Masa tu masa COVID kan masa tu memang susah. Saya pun memang betul-betul down masa tu, memang tak tahu Nak buat kerja ala apa. tuju hidup. Kalau kita duduk dekat rumah kan Lagi susah. susah sebab satu menyusahkan ibu bapa, menyusahkan diri Beban sendiri ya, jadi beban. Tapi okey juga sepanjang jadi food panda tu tiada apa-apa berlaku dan memang tiada menyusahkan orang lain, tiada menyusahkan diri sendiri. Faham. Itulah sedikit sebanyak. Kalau kita dengar pun abang kita sebelah ni pun kerja Grab food juga, kan? Itu dulu lah. Masa COVID tu juga tak lama pun sebenarnya. Berapa income paling besar kau pernah dapat? Kalau dulu lah, kalau kita buat rajin, dia banyak lah. Susah sikit nak sebut lah. Tapi kalau kita malasnya memang dapat sikit. Berapa tu? Seminggu lah, seminggu. Kalau estimate seminggu tu dapat lah dalam 7 ke 800. Maksudnya sehari tu dalam tanggan 100 lah. Ya, untuk memang sehari. kena kejar target. Kalau tak kejar target dia macam tak balik modal kalau kerja tu. Untuk sistem GrabFood tu macam mana tu Mal? Dia sama macam Foodpanda kah? Dia ikut shift kah? Tu macam mana? Tak, kalau GrabFood ni kita start dari pagi. Bila-bila masa je kita boleh on off. Dia tak macam Foodpanda tu kan. Kita kena ikut dia punya shift. Kalau GrabFood ni kita kena kerja bila tu lah. Bila kita rasa nak kerja tu. Tu yang best dia. Tapi kena tu lah, kena on Grab tu bila
ada peak hour lah baru dapat banyak So order. kerja ni macam you are the king lah. Bila masa kau nak kerja boleh kerja lah. Ya. Tapi berbeza Mal kalau Food Panda. Kalau kita dah kerjakan, kita time in, kita tak boleh kalau kita break. Jadi kita akan dia ada guna satu sistem yang batch, dia ikut batch. Kalau batch satu tu kira batch paling performance bagus lah. Tapi kalau contohnya kau tiba-tiba break dekat batch 2 tu, contoh performance kau akan turun. Jadi payment untuk bayaran untuk kau hantar tu pun juga akan turun. Tapi baguslah GrabFood kalau tak macam tu. Tapi sebenarnya dua-dua bagus sebenarnya. Dua-dua Kalau- bagus lah. Tapi itulah kerja macam tu, kerja freelance dia sebenarnya orang bukan nak kata tak ada masa depan, tapi itulah agak membahaya juga sikit Betul. lah. And then kalau kerja tu kita tak boleh buat kerja tu lama sebab penat kan. Betul. Betul. Kau belum kenalkan diri Aduh. sekolah. Oh. Diri tu. Oh sini Dari sini. Orang mana? Okay. Bukan kat single udah kah? mempunyai Aduh, itu rasanya tak perlu mention. Semua dah ada sebenarnya. Okey. Kalau saya pula kan agak panjang jugalah perjalanan. Sebab sekarang pun dah berusia 26 tahun lah. Saya habis SPM pada tahun 2015. And then saya sempatlah kerja kedai elektrik. Jap. Ni bukan interview. Jangan takut. Tak ada. Relax. Lepas tu kan, lepas dah habis SPM tu kan, saya pergi sambung belajar dekat tu sekolah dekat Mekah sana lah. Rasanya tak perlu mention dekat sini lah. And then saya ambil STPM lah. Ada STPM juga. Mesti ada. Habis ke STPM? Habis. Ambil 2 tahun STPM dekat Mekah sana kan. Lepas tu dah habis kerja tu apply UPSI. Dapat tapi itulah tak pergi. Sayang lah. Ah, Kalau aku dapat UPSI, memang aku akan pergi. Masa tu memang aku akan pergi. Betul sebab memang ramai orang target. Memang lepas homesick memang orang akan target masuk universiti semua kan. ya betul. Tapi itulah mungkin rezeki tak memihak dekat saya kot. Masa tu aku fikir mungkin kerja dulu kot baru nak sambung ke education yang lebih tinggi lah. Then aku decide untuk tak sambung belajar. Then aku kerja, minta lah juga sambil-sambil tu minta guru sandaran. Lepas tu saya memang dari dulu dia jenis tak tetap kerja dengan satu tetap je lah. Memang banyak kerja lah. Memang Memang banyak kerja jenis lah. yang- Memang macam tak setia ke apa? Bukan. Aku ikut dia punya tu. Dulu payment kalau gaji minimum masa tu aku kerja 850 je lah. Apa? Ha. 800. Masa tu memang gaji pun tak sampai pun macam sekarang minimum 1,500 kan. 800 tu banyaklah juga kalau nak compare dekat zaman sekarang ni kan. Betul. Sebab tu aku banyak pindah-pindah kerja. Lepas daripada kerja guru sandaran tu kan, Kau jadi guru dulu? ya sempat. Apa? Diam-diam tak bagi tahu kita jadi guru. Okey? Mesti. Lepas tu dah boring tu kan minta kerja pindah dekat Sibu. Lepas tu saya dapatlah kerja dekat hotel jadi reception kan dalam beberapa bulan je lah. And then lepas kerja tu kan saya minta kerja dekat supermarket pula sebab dia masa tu offer gaji yang agak membala juga lah untuk saya ambil masa tu. And then dah kerja lama 2 ke 3 tahun macam tu dekat supermarket kan. Tiba-tiba zaman Covid tu datang lah. Itulah zaman Covid. Masa tu banyaklah pekerja yang kena buang termasuk saya sendirilah. Kena buang. So masa tu perasaan tu memang kecewa lah. Ya. Betul. Siapa nak kecewa ni kalau mau kerja ni? Di dalam banyak pekerjaan yang kau buat tu kan Mal. Apa pekerjaan yang kau rasa paling best? Kerjaan yang paling best lah. Dia sebenarnya semua kerja best. Tak ada yang kerja yang tak best. Yang Kalau kau bukan paling minat lah. paling minat masa kau buat tu kau rasa okey, ini adalah pekerjaan aku akan buat 10 tahun ke depan. Masa tu lah kau fikir macam tu. Kalau setakat ni kerja yang paling best kerja cikgu tu lah. Tapi itulah rezeki tak panjang. And then memang cita-cita dari dulu jugalah nak jadi cikgu tapi
tak sambung dekat degree pendidikan kan, memang tak dapat lah nak jadi cikgu kan. Mungkin one day kalau ada rezeki boleh jadi cikgu balik. Cikgu balik. Okay. Masa COVID lepas tu kan, saya pun buat Grab sebab dah kena buang kerja kan. Agak lama jugalah menganggur masa tu, tunggu sebab kalau Grab tu kita kena mohon dulu, dia nak minta, dia tak macam Foodpanda yang Puan cakap tadi kan, dia terus daftar terus masuk kan. Dia tak macam tu sistemnya, dia kena apply dulu berapa bulan baru dia accept. Masa zaman COVID tu memang agak susah lah, macam kamu cakap tadi. Memang semua ada susah. Nak cari kerja pun agak susah sikit sebab tak ada company yang dapat terima kita bekerja masa tu. Okay. Lepas ni kita akan ceritakan apa aktiviti kita masa zaman COVID. Okay? Sebelum tu kita berehat sebentar. Kan? Mengencang. Okey, berjumpa lagi kita selepas kita berehat. Okey, jadi kita teruskan topik apa tadi? Apa yang kita buat semasa PKP. COVID, masa PKP. PKP. PKP tu memang saya rasa semua orang memang mental down semua barai masa kopi pula masa PKP. Boleh keluar. PKP tak boleh keluar, semua lockdown. Tapi nasib masa tu masa PKP. masa kita form 5 dulu. Form 5 tu start Bukan PKP. kita. Kami dua. Maklumlah kepada kalau orang tua kan. Masa start PKP tu 2019. Dan saya masa tu kat mana? Bila kita? Form 4 ke? 2000 Form 5 ke? 5 kan? 2020. Sepatutnya 2020 ke? 2020. Sepatutnya kita SPM SPM 2020. 2020. tapi kena tangguh kan. 2020. 2020 result exam pun agak lambat keluar. Dan kita digelar sebagai form 5 Pro Max. Form 5 Pro Max. Betul, Form 5 Pro Max. Jadi memang teruk lah semua, saya rasa semua orang memang teruk satu. Jadi untuk pengalaman saya masa COVID tu memang susah. Kita bergerak ke mana-mana. So first PKP tu start, semua orang balik kan masa tu balik. Balik. So lah, saya memang balik pergi rumah panjang lah, biasa kita rumah panjang kan kami, kan rumah panjang. Memang balik buat apa-apa je dekat rumah, tapi memang tak dapat masuk semua sebab memang betul-betul boring. Lepas tu saya ikut bapak saya. Nak pergi sungai pun boleh kan? Boleh, tak ada lah polis sampai di sungai. Ini tahu bah. Boleh, Kita itu- ikat apa bah perintah. Ya, itulah satu kelebihan kalau duduk rumah panjang ni. Dia tak boleh keluar pergi bandar tapi masih boleh lakukan Cari aktiviti. rezeki dia Cari rezeki. pala. Tapi masa tu kita tak fikir stres. Umur kita masa tu memang suka bercuti. Betul. Jadi masa bercuti tu saya tolong bapak saya pergi ke kebun. Dan kebetulan masa tu bapak saya juga tak bekerja masa tu. Jadi kerja dekat kebun lah. Kerja sendiri. Kerja sendiri. Okay. Juko masa tu. Lepas tu PKP seminggu. Lepas tu ada masa boleh keluar. Keluar pun satu orang kan masa tu boleh keluar. Satu orang ataupun dua orang boleh Okey, keluar. keluarga saja. Ke keluarga. Lepas tu PKP tu membaik. Lepas tu baru saya balik pergi ke bandar lah, maksudnya Cari kerja. cari kerja. Dapat kah kerja tu? Tak. Dapat tu memang dapat. Saya kerja dekat kerja electrical wiring dengan abang saya. Okey lah masa tu. Boleh lah atau tu Tak boleh kita ni, tak boleh bangunan itu boleh kita kacau. Ni ada warranty dia sendiri. Pasti bah dengan silam kelukan ni. Boleh. Bekerja lah. Lepas kerja tu tiba-tiba lockdown lagi. Tu memang semua orang hilang kerjaan. Abang saya memang semua hilang kerjaan. Jadi bekerja sendirilah. Saya bekerja Foodpanda tu yang saya cakap tadi tu. Foodpanda. Okey lah income Foodpanda tu. Boleh membantu serba sedikit lah kan. Masa tu kita tak fikir susah. Memang Rasa nak enjoy. rasa nak enjoy je. Pendapatan memang okey. Saya rasa dalam seminggu tu kalau betul-betul push, kita boleh buat 1000 kan.
Dekat Dekat 1,000. Betul. Sebab dia ada banyak faktor juga. Sebab orang tak dapat keluar kan. Memang orang akan order, kalau nak makan memang order dekat Foodpanda aja. Ya, betul. Itulah. Kelebihan, memang banyak kelebihan untuk rider masa zaman Covid tu. Tapi sekarang dia tak berapa sangat dah kan. Kurang. Kalau kita tengok Saya rasa kurang kan, sebab semua orang boleh pergi keluar. dah. Masa tu dine in pun tak dapat lagi kan. Tak dapat, memang tak dapat. Jadi itu serba sedikit daripada saya. Jadi kita mau dengar daripada Nick. Apakah Waktu- pengalaman PKP? Pengalaman PKP kah? Masih sekolah lagi kan masa tu. Ya, masih sekolah. Masa tu ujung-ujung form 4 kita dapat berita dari Wuhan, China kan. Ya. Kita gila. Dan itu memang tak expect lah yang COVID ni sampai Malaysia. Betul. And then waktu form 4 itulah banyak juga cabaran nak belajar sebab kita kan belajar online dekat rumah. Sebab sebelum tu pun memang PDP tu macam biasa, tiba-tiba dia bawa pergi online kan. Betul. Mesti kau tidur nak muka online. Tak jugalah, tapi memang saya enjoy lah, tapi kita tak fikir masa tu kan kita Betul. belajar. Kita suka seronok cuti je. Betul. And then lepas habis form 5 tu sebenarnya saya lah sempat kerja, tapi tak lama lah kerja. Saya Sebelum Habis sambung. form 5 kan? habis form 5. Ada satu kerja yang saya belum mention lah. Apa tu? Saya kerja dekat kedai DVD Haram. DVD Haram. Kita rompak lah. Kita rompak satu kan. Ada lagi ke kedai macam tu? Dekat Serian ada lah Mal, tapi itulah macam makin slow dia punya Sebab- pendidikan sekarang. Sebab itulah. sekarang kan semua dah Online. ujung jari. Betul. Kita ada Betul. Netflix, Bili-bili. YouTube, Bilibili. Bilibili. Ya. Betul, Bilibili. Tapi pengalaman yang tak dapat dilupakan lah masa saya first day kerja, pihak KPDNK Datang. KP. Kemudian KK. yang dia serbu. Dia serbu lah, kena ambush. Kena ambush. Kena tangkap lah. Dia tak tangkap, dia just rampas dalam Oh. 200 CD. CD yang digital rompak. Oh. Time tu memang saya nervous lah, first day kerja lah. Dalam time tu tuntut tarik untuk hari pekerjaan sedunia, se-Malaysia. Hari bekerja juga. Hari pekerja pekerja tu. tu. Hari pekerja. Betul. First So- day dah dapat apa? Habuan. First, impression yang buruk kan. Buruk lah. Tapi sebelum kerja tu memang Toki tu cakap, jangan risau, kalau kamu kena tangkap, saya boleh cover kamu. Maksudnya dia dapat cover saya lah. Tapi muncul lah kami yang kerja kat situ tak kena tangkap. Dia cuma rampas barang je lah. Dia tak boleh tangkap pekerja. Betul. Sebab pekerja tu Bukan salah dia. bukan salah. Dia just kerja je. dia kerja. So dia terus kan? Tapi dia tak sama macam kerja orang jual dadah. Betul. ya. Betul. Jual dadah tu kalau jual tu walaupun pekerja memang kena angkut juga. Betul. Betul. Betul bahaya. Tapi dia selain dia rampas 200 CD tu, kompon 5,000 pun dikenakan. Okey lah, bukan kalah. Okey lah. Oh. Kedai tu lah. Tapi yang saya tengok Toki saya ni, dia cakap cara gigi je. Tu yang saya Dia tu okey, banyak duit. betul? Toki ni. And then sampai cuncun tadi lockdown tu, yang memang semua kedai yang tutup tu, saya Kena buang. bukan kena buang. Berhenti lah. Masa tu berhenti lah. Kalau jom sangat nampak. Saya berhenti dan saya tolong bapak saya lah di kebun. Okey. Kebunnya kita memang orang kampung. Biasa last location kita memang kampung semua. Tapi kalau kampung kalau macam kampung Mal best lagi, banyak udang sana. Yang udang. Itulah. Tapi Banyak masa udang, banyak juga. Cuba buat bunyi udang dulu. ada bunyi udang lah. Tak pernah dibuat orang je. Bunyi banyak ni. Tak tahu. Tak tahu. Apa tu? Bunyi buaya. Apa cakap abang delete? Itu buaya lain. Yang lain tu. Kau? Aku kan? Menurut aku mun PKP apa yang aku buat lah. PKP dulu banyak lah. Macam PKP aku dah mula rider juga lah. Macam orang order ke, aku dah hantar. Ada hantar makanan kah?
macam-macam. Saya ada macam aku kerja dengan Runner. seorang runner Oh, freelancer lah, lah. freelancer lah. Aku kerja dengan seorang pakcik tu, aku yang ambil order, pasal ambil orang hantar lah. So untuk pendapatannya pun okey lah, dalam sehari dapat boleh dalam 50-60 macam ni. Daya PKP juga tadi aku pergi masih kerja di Pale, tapi dia buka je setiap hari, just pekerjaannya si lah kerja semua sebab si boleh makan dalam kedai lah. Betul. Dan just boleh tapau. So masa memang bekerja ada dalam seminggu ya, bekerja dalam 2-3 hari je. Daya malam aku main PUBG, Main game lah. main game, Main game. Scream sampai ke pukul 3 ke 4. Time tu memang PUBG tengah memang up kan? hit lah. Memang top masa ya. Betul. Daya apa je kepala. Pernah sekali lah kampung memang lockdown, aku sempat keluar. Aku sempat keluar pergi rumah kawanku. Okay. Semasa aku mau turun kerja lah. Okay. Mesti kerja saya ada duit. Betul. So biar aku sanggup risikokan diriku sendiri lah. Kau lari ke? Lari lah. Mau kerja bah. Masa Ay, tu tak kantai oh. polis eh. Hah? Tak ada polis kan masa tu. Sebabnya dah pada awal bah bila tarikhnya akan tutup simpang-simpang di kampung lah. So aku Pandai-pandai lah. bertindak awal dari polis. Maksudnya kau lebih pantas dari polis lah. Ya. Bukan kau seorang je buat macam tu, kau rasa banyak kan? Ramai. Banyak. Banyak. Memang demi survive kan. Ya. Bukan kita mengingkari arahan pihak kuasa, Betul. tapi Betul. demi sesuap nasi. Demi solusi. Betul. Dulu. Sekarang dah tak dah. Sekarang dah baik lah. Dah baik. Ya. Dah berubah dah. Alhamdulillah. Ya janganlah masih silap tu. Okay. Cik banyak pun. Jadi balik untuk apa markah? Apa lagi? Orang yang Ah, aku kah? berpengalaman. Ada Orang orang yang pengalaman. paling berusia lah antara kita Ada. empat. Masa COVID tu kan aku dekat Sibu. Tapi masa first COVID tu aku belum kena buang air kerja. And then apa? Oh, Masa betul tu. lah kau mention aku kena buang. Kau kena buang sebenarnya. Dia memang macam tu lah. Bukan saya seorang. Banyak pekerja masa kena buang masa tu kan. Dia first tu dia tak buang. Masih operation macam biasa. Lepas tu kan apa nama? Masa PKP lagi kerja apa? Masih kerja dekat supermarket lah. Ah, Masa tu kan masih kerja dekat supermarket. Dalam 2 minggu macam tu kan, tiba-tiba keluar notis untuk kurangkan pekerja. Dia macam buang secara halus lah. Lepas tu kan masa first tu memang PKP tu ketat. And then dah 2-3 bulan lepas tu kan dia ambil balik dah PKPB ke masa tu yang bersyarat tu kan. PKPB. ya. Ya. Besar. Masa tu kan masa PKPB tu yang bersyarat tu dia company tu ambil balik lah saya bekerja kat situ kan. Dia bagi kerja pun hari Selasa dengan Khamis je kan. Ada jadual lah. Masa tu kedai hardware hanya operation Khamis dengan Selasa lah masa tu. Dan saya kerja lah balik dekat kedai tu. Dia kena buang sekejap je. Masa tu COVID tu saya tak balik kampung. Memang tak dapat balik kampung tu masa tu. Sebab dah kena block dekat sepadan tu kan. Pasal lah tunggu 2-3 bulan terperap dekat rumah. Tu je lah rasanya pengalaman Okay. masa COVID tu. Masing-masing ada pengalaman sendiri. Ada Tapi- cerita hebat. Ada cerita tak hebat lah. Ya, cerita biasa je. Itu biasa. Jadi aku merasa ingin tahu yang tinggi. Apakah pandangan ataupun perancangan kita lah kan pada 10 tahun masa 10 tahun akan datang. Ada ramalan kah? Apakah perancangan ataupun Untuk ramalan masa depan lah. masa depan 10 tahun akan datang? Kalau ada rezeki tu lepas habis diploma ni mungkin ambil degree kot untuk upkan gaji lah. Tu Betul. je sebenarnya. Betul. Kalau tak ada rezeki kerjalah macam biasa sampai pension nanti. Betul. Hmm. Kan Nik, Kalau saya lah, perancangan dalam 10 tahun je. perancangan 10 tahun akan datang. Nak kahwin dulu.
bukan. Kalau boleh sudah salah kumpul simpanan duit. Betul. Betul. Kemudian kalau ada rezeki sama belajar, kita mau belajar. Dan ada juga target nak beli kereta. Tapi kereta apa jangan Belum. bisa dulu lah. Tapi Kan. boleh buat tu kampung. Jangan. Itulah pandangan aku. Azhar. Okay, mempercangan aku berbahasa tu lah aku fikir mana ada rezeki mungkin akan sambung ya lepas dia keluar dari situ ya janganlah kau sebab mungkin datang 10 tahun mungkin memanglah semua kita akan berkahwin nak gelap memang ia akan terjadi juga Memang. Betul lah, ceritakanlah sebab sikit. ya privacy ya Bersih. Betul. kelak hantar surat ada surat ada lagi kelak Betul. Stay tune. Stay ada tune. kad ada lagi kelak Okay. Kalau aku rancangan 10 tahun akan datang, lah kita akan habis 2026 kan. Betul. Aku mungkin ambil masa 3 tahun bekerja. Kalau dapat sambung belajar, memang belajar. Bukan kalau dapat memang usahakan untuk belajar. Sebab kita perlu compete dengan orang lain. Ya, bersaing. Sebab diploma ni kan banyak dah orang diploma ni, jadi kita perlu pergi Bersaing next bersaing next stage lah, langkah seterusnya. Ada niat ke nak jadi lecturer ke? Niat tu memang ada. Betul? Niat tu memang ada, memang kuat rasa. Nak jadi Sebab lecturer. saya cita-cita dulu memang nak jadi cikgu, tapi bukan Banyak rezeki, halangan kan? banyak halangan. Tapi kita boleh try. Boleh. Kalau usaha memang boleh. Di lepas 3 tahun bekerja, mungkin first posting kita mungkin pergi Semenanjung. Jadi mungkin 3 tahun tu sambil kita boleh ambil post basic kah, ataupun kita boleh terus apply PJJ untuk belajar sambung ambil degree lah untuk course yang kita belajar sekarang. Kahwin dulu ke sambung belajar dulu? Kahwin dulu sambung belajar dulu tu. Ikut rezeki juga lah. Kalau aku prefer untuk belajar dulu, lepas tu ataupun bekerja 3 tahun tu kan kita simpan duit, yang mana kita dah nak settlekan, kita kahwin dulu pun boleh juga. Ikut prinsip kita sendiri lah. Kalau aku kahwin dulu lah, senang. Betul. lock korang dulu Lock dulu. Sebab kalau dah selesai semuanya, maka kita akan terus memacu ke depan. Yes. Betul. Pandangan jauh ya. Pandangan jauh. Sangat-sangat jauh. Apa lagi? Apa lagi ya? Nak borak. Kita mungkin boleh berak apa cita-cita sebenar lah cita-cita sebenar. Betul. Cita-cita sebenar sebelum dapat jadi sekarang lah. Okey. Jadi Kalau kita berehat sekali lagi. Okey. Jumpa selepas ini. sama Kita sambung lagi untuk topik seterusnya. Let's go. Tadi kita nak sambung topik apa tadi? cita-cita. Cita-cita sebenar. Ya. Kalau aku kan cita-cita sebenar mungkin fizikal sekarang ni memang minat lah untuk jadi polis kan. Sebab minat jadi polis tu Berpunca dari punca dari memang suka uniform lah. ataupun dari family ke apa. Tak ada, dari family tu tak ada. Ataupun memang suka benda yang macam gagah. Aku Sejati. suka benda yang ekstrim. Ekstrim. Ekstrim, betul ya, ekstrim. Aku pernah interview untuk custom ke masa tu. Custom lah, itu pun salah satu uniform tapi tak lepas physical. Yang bestnya, yang tak bestnya bukan tak lepas untuk semua slot tu, baru dia sampaikan. Masa tu aku interview dekat Miri. Baru dia sampai pagi tu, kan sebelum kita untuk larian 24 tu kan, kita ada timang berat yang tinggi semua, BMI tu lah. BMI.
aku terlepas dekat BMI. Aduh. Maksudnya awal balik lah. Awal balik, memang betul-betul awal balik baru sampai. Itu yang kau kata kau dulu pernah gemuk. Itu kita akan ceritakan dia seterusnya nanti. Episode yang Okay? lain lah. Dan rasa bukan aku aja kan belum pernah gemuk dulu kan. Nick pernah kan. Masa tu aku dalam 70 lebih lah. BMI memang ke laut memang terlepas. Jadi menyesal sikit lah rasa. Memang betul-betul menyesal. So, tak jaga badan dari dulu. Tu memang rasa tu memang harapan untuk dapat custom tu. Sebab kita pun tengah mencari pekerjaan kan, memang harapan memang tu. Sebab kalau berlari 24 tu macam tu kita orang kampung kan. Ya, betul-betul. Tapi terlepas dekat BMI. Itulah. Lepas tu minta polis, minta bomba. Aku pernah interview bomba airport. Dapat? Tak dapat? Interview Interview dapat selepas sampai sini baru dapat. Memang panggilan untuk pergi latihan. Dan tu memang rasa happy lah. Memang betul dapat happy lagi kita dah masuk sini kan. Dah masuk situ. Dah masuk sini kita dapat terima lagi. Kau pernah pergi fizikal kah? Ujian fizikal kah? Mungkin apa? Apa uniform lah? Bisa ni. Yang paling best. Apa kau rasa paling best masa ujian fizikal tu? Paling best kan masa bomba. Hmm. Panjat tali. Aku dengan dia masa tu sebelum masuk dekat sini ada interview bomba. Ada tiba. Tapi belum kenal lah masanya. Itulah. Dah kenal. Aku interview bomba bukan tahun lepas, tahun ni lah, awal tahun. Tahun lepas, bulan 12. Aku Sebelum masuk sini lah tu. sebelum masuk sini betul. Aku dari Bintulu pergi Kuching. Dua hari sebelum interview pergi Kuching. Memang dari Bintulu lah drive 10 jam pergi Kuching. Lepas interview dekat airport ramai dah sebab dia buat interview terbuka. Rasa lebih 3,000 orang masa tu pergi. Kalau silap untuk bomba airport. Jadi rasa terharu tak ada sebab beribu-ribu orang tu kita boleh lepaskan. Ya. Tapi tak ada rezeki, tak dapat juga. Betul. Itu yang ruginya. Interview lain, polis dapat. Tapi lepas masuk sini juga. Tapi belum fizikal lah kan. Belum fizikal. Baru panggilan untuk interview. Panggilan untuk interview. Tapi kalau aku dapat kan memang aku nak polis. Kalau polis tu aku nak yang apa nama tu? UTK, unit tindakan khas. Memang aku suka. Itulah cita-cita sebenar. Kau bang, apa cita-cita sebenar? Kalau aku macam aku dah mention dekat awal tadi kan, memang aku nak jadi cikgu. Tapi itulah, rasa menyesal pula tak pergi untuk situ. Tapi kalau nak masuk sekarang pun boleh ke? Kalau opsi tu nak masuk umur dah tu kan, ke dia limit umur 21 je kan masuk tu? Tak ada mah rasanya sebab universiti ni dia punya tak ada hadmo. Dia tak macam IPG kan, limit 21 je limit. Itulah agak menyesal sikit lah masa tu tak ambil degree pendidikan tu kan. Tapi apa boleh buat, hidup kena diteruskan jugalah. Mungkin in future, who knows, boleh jadi lecturer ke apa. Itu rezeki masing-masing. Mungkin Tuhan nak atur kita yang kat sini, kat situ. Betul. Okay, jadi tu sajalah Man. Tu saja. Kita dengar daripada Nick Brian. Kalau aku lah, aku macam yang aku dah mention tadi, aku memang suka uniform lah. And kalau nak cakap pasal background family, Memang ada lah. memang habis semua. Sampai semua apa? Dari Askar lah. pakcik-pakcik. Askar. Atau aku dulu dia bukan askar, bukan tentera. Dia bersultan. Ranger hutan. PGA. Ranger. PGA. Masa tu Ranger lagi. Okay. And anak-anak dia masa bapa aku lah, majoriti lelaki lah. Semua askar lah. Askar. Cuma beza unit je. Askar. And, Semua adik-beradik askar lah sekarang. semua askar, tapi kebanyakan dah pension lah. And cousin-cousin aku juga, majoriti aku masuk askar juga lah. Jadi kenapa kau tak minta askar ni? Aku pernah minta itu, pernah dapat ujian fizikal. Bukan askar tentera darat lah, tapi dia Navy. Navy. Tentera laut.
Memang aku dengan kajian aku tahun lepas pergi interview fizikal. Apa Tapi yang- sayangnya aku sangkut dekat bahagian kaki. Bukan kaki flat, tapi dekat yang kalau korang tahu dekat ibu jari tu kan ada caku. Ibu kaki tu. Yang Oh. kuku cucuk isi tu. Oh. Ada nanah tu. Ya, Okey, betul. okey, faham. Doktor tu cakap yang dia takut ada infeksi kan, so Dia tak naklah ambil masa tu. Tapi dari pengalaman interview fizikal tu memang best lah. Best lah. Sebab Apa yang paling best masa interview tu? paling best masa interview tu masa yang kami dapat bintang push up tu, memang time tu memang rabak lah, memang penat lah. Rabak. Sama lah macam interview rumah tu kan. Dalam satu bilik tu kita akan disuruh masuk menggunakan seluar dalam je. Betul. Itu pengalaman yang tak Ah, lupakan. ya. Dalam bilik tu ada macam 10 orang. 10 orang, lepas tu kawat 10 orang. Ya, betul. Macam Dia- Macam-macam. Sama Kawat dengan, kawat sama robot. dengan bomba juga. ada kena robot. Time yang dalam bilik tu, yang masa buka seluar tu, masa tu memang orang tak nak buka seluar pun, tapi pelatih tu jurulatih suruh buka seluar. Oh, banyak yang malu lah. Memang malu. Lepas dah suruh buka seluar, kami semua tengok masing-masing lah. Ketawa lah. Oh, Tahu lah. faham. Tahu tengok apa tu? Ketawa tengok adik masing-masing. Buka habis kah? Memang sampai paras lutut buka. Oh. Ini Tak tanggalkan seluar kah? Jangan seluar kan macam ni. Oh. Ke dia buka pakai seluar. spender je. Spender lah. Dia buka sekali sampai Oh, okey. Tu ekstrim lah. Kalau kami tu buka seluar je. Saya apa? Bidang fizikal untuk untuk uji sama Navy. ada bukan Navy kan? Navy. Navy. Untuk dia nak tengok antara kita ada apa tu, kita mandul ke tak. Dia suruh Oh, dia nak check ya, Ah, adik dia- tu lah. Dia akan letak Ukur. seluar jari Oh. dekat bawah kita punya testis tu. Dia suruh kita batuk. Kalau benda tu ternaik, maksudnya kita tak mandul. Betul. Siapa yang check? Jurulatih lah. Jurulatih. Ada perempuan ke? Perempuan tak ada dalam bilik. Semua lelaki lelaki lah, lah. lelaki. Lelaki. Kau ada perempuan ke? Nanti lepas Ikut perempuan yang check. kan, tak ada perempuan semua lelaki. Ada. Baguslah. Lepas Yes. cek adik kita tu kami semua pusing belakang lah. Silakan. Kami tonggeng sikit, lepas tu kami buka kami punya tu lubang. Betul. Kamu pergi. Dia nak cek ada space, ada space. Oh, okey. Tu pengalaman yang paling tak boleh dilupakan lah. Okay. Lepas tu best jugalah. Pengalaman lah. Pengalaman. Itu je lah pengalaman saya. Azhar pula. Okey, Azhar. Okay, Kita nak dengar Azhar. Mestilah menurut aku dek. Apa kita punya apa dek? Cita-cita sebenar. Dan sebenar. pengalaman Sebenar tak lah. boleh dilupakan. Polis. Polis lah. Polis. Lebih Polis. kepada badan beruniform. So aku pernah ada interview terbuka untuk polis pada tahun 2018. Aku semua lepas, tapi aku sangkut di last interview apa namanya? Lisan Lisan. saya. Ya paling aku sempat lupa lah sebab memang aku lepas interview memang aku Kecewa. menyesal, kecewa. Betul. Sebab apa? Sebab aku masa nak masuk bilik dah kan orang dipanggil tiga orang untuk interview ya. Masa turn aku dengan dua orang ni kan aku depan sekali aku ketok pintu buka, aku ucap selamat pagi. Padahal masa tu dah tengah hari. Tengah hari. Tengah hari. Sebab salah. Tu je. badan tu. Sebab salah ucap tu je. Salah ucap tu je sebab aku mungkin tak kena pilih lah sebab masa interview tu pun dalam tu apa yang dia tanya aku dapat dia jawab. Dapat jawab dengan confident lah. Ya. Mungkin sebab tu je kot sebab tak kena pilih tu. Lepas tu aku ada hadir untuk unit uniform lain lah seperti bomba pun aku tak lepas lisan, fizikal semua lepas. Lepas tu TVM pun ada. Aku sih lepas fizikal lah untuk yang sebab kaki aku flat pun saya. Sekarang tak flat kan? Hah? Sekarang dah tak flat kan? Sekarang tak flat dah. Okey. Dah Modified. Modify dah. Okey. Ya. Abang. Ya jalan yang aku pun pengalaman ke ataupun ciri sebenar aku lah. Lebih kepada dalam badan unit beruniform lah. Kalau kita cerita pasal pengalaman ni kan,
mesti ada buruk dan baiknya kan. Jadi aku rasa kalau cerita pasal keburukan ni banyak kan. Kan banyak. Adalah beberapa pengalaman yang tak boleh dilupakan. Jadi memandangkan waktu mencemburui kita. Jadi kita akan sambung di episod seterusnya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih kerana telah menonton video ini. Bye bye.